berlawan di kejuaraan ini. Jadi saya percaya dengan barisan-barisan yang dipilih oleh ketua jurulatih Joko Kon Osen, pasukan ini akan mantap dan boleh menandingi pasukan-pasukan seperti Indonesia, Malaysia dan negara-negara lain, insyaAllah. Dan kita sedia maklum pada perlawanan pemanas badan beberapa hari lepas, kita melewaskan Sabah dalam perlawanan pertama persahabatan kita terikat 1-1, tapi di perlawanan kedua kita menang 3-1 kepada pasukan Sabah. Namun begitu kita melihat Adil Said adalah tunggak utama kita mendapat kecederaan pada ketika itu, dan malam ini akan beraksi. Apakah beliau mampu beraksi dengan sebaik mungkin? Awang Adil Said adalah seorang pemain yang sangat bagus. Beliau mempunyai stamina yang sangat tinggi dan kecepatan dan kecerdikan bermain di padang. Jadi insyaAllah dengan pengalaman beliau bermain di Liga Singapura dan bermain di pasukan di PMMFC, saya percaya dengan mungkin dia cuma mendapat kecederaan kecil, tapi insyaAllah malam ini saya percaya beliau dan boleh menunjukkan prestasi yang sangat baik kerana beliau pemain yang sangat baik. Ya, terima kasih Pengiran. Mudah-mudahan kesebelasan pemain kita malam ini akan beraksi dengan lebih baik dan menunjukkan kesungguhan lebih-lebih lagi di hadapan Majlis Kemajuan Yang Maha Mulia Paduka Suri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerabat diraja, memberikan suntikan yang amat tinggi nilainya kepada pemain-pemain kita, di samping saya kira puluhan ribuan penonton-penonton, penyokong-penyokong pasukan negara Brunei Darussalam pada malam ini. Dan kedua-dua pasukan mula masuk ke dalam padang bagi pertandingan yang akan dimulakan sebentar lagi. Inilah pasukan negara Brunei Darussalam yang memakai jersey kuning hitam. Inilah spanduk My Game is Fair Play dari FIFA. Dan juga kita melihat pegawai-pegawai teknikal serta pengadil-pengadil perlawanan pada malam ini mula mengambil tempat. Dan pasukan Kemboja menggunakan baju atau jersey biru dan biru muda. Dua pasukan mengambil tempat untuk berikan hormat diraja. Kedua pasukan. Please stand for the national anthem of Brunei Darussalam. Lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam, dan kita akan mengikuti lagu kebangsaan Kemboja. National anthem of Cambodia.
lagu kebangsaan Kamboja. Dan kedua-dua pasukan akan mengambil tempat persalaman pada ketika ini. Pasukan Brunei Darussalam menurunkan pemain-pemainnya jersey 3 Muhammad Khairi Syami Suhaimi dan pemain senior jersey 5 Ridwan Haji Patra dan juga jersey 6 Muhammad Asnawi Sazni Haji Aziz, jersey 7 Muhammad Asri Haji Sapar, jersey 8 Muhammad Nur Aziz Awang Ali dan pemain senior jersey 9 Henry Azam Muhammad Idris. Ketua pasukan jersey 10 Muhammad Nurekwan Osman dan jersey 12 Muhammad Zulkhairi Hadi Razali. Tidak ketinggalan pemain senior yang tidak asing yang diharap-harapkan di barisan depan, jersey 20 Adi Said dan juga jersey 24 Abdul Hafiz Abdul Rahim, jersey 33 Suhaimi Sulau. Sementara Kamboja akan menurunkan pemainnya penjaga gol Yong Vincent, jersey 1, jersey 3 Tong Da, jersey 4 Ngoi Srin dan pemain senior jersey 5 Sok Sopan, jersey 6 Mo Darawon, jersey 7 Prak Moni Odom dan pemain seniornya juga yang akan diturunkan jersey 9 Pong Sok Sana dan seorang lagi pemain senior diletakkan sebagai ketua pasukan bagi Kamboja, jersey 10 Coach Sokom Piang, Chan Vatanaka jersey 11, jersey 12 Raus Samoin dan jersey 16 Hoi Palin. Pengadil perlawanan pada malam ini Gay Paseot Pong Sanit dari Laos. Pembantu pengadil pertama Songpapan Loang Lat dari Laos dan pembantu pengadil kedua Min Tun Hin dari Myanmar. Sementara pegawai keempat Sivakom Pu Udom dari Thailand. Kita mengucapkan selamat menyaksikan dengan memberikan sokongan pada kedua-dua pasukan masing-masing dengan semangat kesukanan. Inilah pasukan Brunei Darussalam dan juga pasukan Kamboja yang membuat pakatan semangat di mana kita akan menyaksikan perlawanan akan dimulakan sebentar lagi. Jersey 9 Pyong Sok Sana, jersey 10 Kuk Su Kumvek, pasukan Brunei Darussalam, jersey 12 Rus Sumwa, and jersey number 16 Hoi Palin. Pengiran mungkin ada komen untuk kejohanan ini, perlawanan malam ini. Di barisan pasukan kita melihat beberapa pemain-pemain muda yang disenaraikan seperti jersey nombor 7 Awang Asri Jaspar, jersey nombor 12 Dul Khairi Hadi yang masih berumur 17 tahun dan Muhammad Nur Aziz yang berumur 19 tahun. Jadi dan juga kapten pasukan kita Nurekwan Osman yang masih berumur sekitar 19 tahun. Jadi barisan-barisan pemain muda kita dan senior kita akan bagi saya adalah satu kombinasi yang terbaik untuk malam ini. Terima kasih pengiran. Sepak bola akan dimulakan sebentar lagi. Sepak bola untuk Kamboja, itulah whistle bagi memulakan perlawanan pada malam ini. Dalam kawasan sendiri Kamboja mengatur gerakan, dibiarkan saja bola keluar. Sepakat gol untuk pasukan Brunei Darussalam. Sepakat sudut pertama di minit-minit awal untuk pasukan Kamboja. Dari sebelah kiri gawang pasukan Brunei Darussalam akan dilakukan berikan isyarat. Satu sepakan yang baik ditanduk, dapat dikawal oleh pemain Brunei. Pemain pertahanan meloloskan bola tapi dirempas pula oleh pemain Kamboja. Kalau dari segi fizikal memanglah cukup berbeza antara pemain-pemain Kamboja yang kelihatan lebih sasa dibandingkan beberapa pemain kita. Namun tidak dilihat kepada fizikal pemain-pemain. Walaupun kecil, pemain-pemain Brunei Darussalam pastinya akan bergerak lincah. Penjaga gol pasukan Brunei Darussalam akan melakukan sepakan. Permainan terus menurunkan bola pada pemain pertahanan Brunei Darussalam, hantar lintang pada pemain pertahanan dalam kawasan sendiri masih mencari ruang.
Satu chips yang cukup baik. Tendukan yang dilakukan oleh Muhammad Asri. Terus saja dalam kawalan dan pengadil meniupkan whistle kesalahan untuk Abdul Khair Haji Basri, pemain Brunei Darussalam sebentar tadi. Sepakan percuma untuk pasukan Kamboja akan dilakukan oleh Ngoi Srin. Pendek saja pada pemain pertahanan Sok Sawan dari sebelah tepi. Padan yang tidak kesampaian, namun memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Kamboja. Terus saja mendada bola kali ini adalah Sokon Piak, ketua pasukan. Masih dapat dirampas oleh pemain pertahanan Brunei. Luruskan bola terus saja masuknya kepada Adi Said. Adi Said yang mendapat kecederaan pada perlawanan persahabatan dengan Sabah beberapa hari lepas. Mudah-mudahan akan dapat menunjukkan prestasi yang cemerlang pada malam ini. Padan jauh yang diberikan. Padan terus diberikan kepada Muhammad Zulkhairi tadi. Dapat dirampas oleh pemain Kamboja Ngoi Srin. Melorongkan bola terus saja mencari Pong Sok Sana. Bahaya bagi pasukan Brunei melorongkan bola kali ini. Dan 1-2 dapat dirampas oleh pemain pertahanan kita. Seperti yang saya katakan, walaupun berbadan kecil, tapi masih mampu untuk melihatkan kelincahannya. Itulah lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei Darussalam. Lakukan ke belakang yang cukup baik, tapi dapat dikawal oleh Bol Dravon. Balik pula dirampas oleh Rosa Maun. Cari ruang, luruskan bola kali ini peluang terbaik untuk Brunei melalui Adi Said. Antara lintang Adi Said, tadukan dekat kepada penjaga gol. Dipersalahkan pemain Brunei Darussalam bertemu dengan penjaga gol Kamboja, Ranchit, dan barangkali pengiraan akan memberikan komen. Tadi satu crossing yang bagus daripada Awang Adi Said. Sepatutnya Muhammad Zulkhairi meminta bola itu ke depan ya, untuk seboleh-bolehnya mengambil di depan goalkeeper. Jadi tadi kedudukan Zulkhairi sedikit terlambat. Jadi kalau dia memotong bola, insyaAllah bola itu boleh disudahkan. Tapi oleh kerana beliau menunggu terlalu lama di belakang, jadi terlambat oleh goalkeeper. Ya, penjaga gol pasukan Kamboja lebih awal memintas gerakan umpanan daripada Adi Said. Pertempuran ini menyebabkan penjaga gol Kamboja mendapat kecederaan sedikit, diberikan rawatan dan bola bangkit akan meneruskan permainan. Kalau dilihat dari minit awal tadi, Tuan Haji, midfielder Kamboja sangat aktif untuk melajukan bola ke depan ya. Jadi kita harus berwaspada, pemain-pemain itu kita harus berwaspada untuk mengekang midfielder Kamboja. Ya, balik pada gelanggang permainan, satu pertarungan terus memberikan cabaran Muhammad Asnawi. Akhirnya bola Adil meniupkan whistle untuk sepakan percuma bagi pasukan Kamboja. Zulkhairi kelihatan di sana. Sepakan percuma untuk Kamboja. Harus saja dilakukan, cukup baik mendada bola untuk rakannya, masuknya kepada Chan Vatanaka. Kita melihat pasukan Kamboja mengharapkan gerakan Chan Vatanaka untuk melakukan gerakan-gerakan. Sepakan gol untuk pasukan Brunei Darussalam. Penjaga gol pasukan Brunei Darussalam Abdul Hafiz Abdul Rahim. Padan cukup baik. Dan seterusnya Kamboja bermain agak cepat 1-2, tetapi umpanan-umpanan tidak begitu tepat. Lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei Darussalam.
Baru saja melakukan lontaran ke belakang. Rebatan dikawal oleh pemain Brunei Darussalam. Mencari Adil Said tapi masih dapat dipatahkan pemain Brunei Darussalam. Umpanan daripada Muhammad Indra Azam. Terus saja kembali kepada pemain Kamboja melalui Prak Moni Udom. Kemudian dirampas kembali oleh Muhammad Azri. Bagaimana peluang Brunei? Sayang, agak lambat sedikit. Kita melihat permainan agak seimbang ketika ini. Walaupun Kamboja belum mempunyai peluang untuk melakukan percubaan, tetapi pasukan Brunei lebih awal mempunyai peluang mengatur gerakan pula pasukan Kamboja. Terpelurakan bola kali ini bahaya, terlalu cepat. Mampukah pemain ini? Itulah sekali lagi saya kira Bong Sok Sana yang tidak mampu mengejar umpanan yang begitu kencang. Sepakan gol untuk pasukan Brunei Darussalam, Abdul Hafiz Abdul Rahim. Adil Said tanduk ke belakang, masuknya kepada Muhammad Asri Haji Safar. Masih lagi gerakan pemain Brunei, terus memberikan umpanan. Peluang Brunei dipintas oleh pemain Kamboja melalui Muhammad Zulkhairi tadi. Sepakan percuma, tanduk ke belakang. Badan masuknya tadi kepada Muhammad Asnawi. Terus saja memberikan umpanan Ngoi Srin. Gerakan Kamboja juga cukup mencabar. Pasukan Kamboja bukanlah salah sebuah yang boleh diperkecilkan. Peluang kali ini terbaik untuk Raus Samoin. Antar lini ke tengah. Bahaya, membuat percobaan dihadang oleh pemain pertahanan. Perebutan masih baik, dapat dikawal oleh pemain pertahanan. Clearance dilakukan dan mencari Adil Said. Adil Said mengawal. Tidak dibantu, Adil Said bergerak sendiri. Dapat melepaskan diri. Baik gerakan Adil Said. Membuat percobaan. Dan dapat kepada pemain tengah. Satu percobaan yang agak liar yang dilakukan oleh Muhammad Nur Ikhwan Osman, ketua pasukan. Sekali lagi peluang. Inilah peluang yang sangat baik Tuan Haji untuk Brunei mencoba. Kalau boleh tadi Muhammad Nur Ikhwan memberi bola lagi kepada striker kita ya sebetulnya. Ya, sebenarnya masih ada ruang untuk Muhammad Ikhwan tadi. Rebatan liar, bola keluar, lontaran ke dalam. Terus saja melorongkan bola kepada Ngoi Srin. Umpanan jauh, siapa yang dicari? Umpanan yang diberikan oleh Ros Samoin pada rakannya, pemain bawah Ngoi Srin, antar kepada pemain pertahanan hujung di sebelah tepi. Dan terus mencari Maul Daravon, balik kepada Ngoi Srin. Bola keluar, lontaran ke dalam untuk pasukan Kamboja. Lontaran ke dalam untuk Kamboja. Baik clearance yang dilakukan. Kawalan untuk Kamboja, Maul Daravon. Umpanan jauh ditanduk oleh pemain pertahanan Brunei. Lontaran ke dalam. Terus saja mencari Maul Daravon. Tolak ke bawah kepada pemain pertahanan. Tidak dicabar sok-sokan pemain senior ini. Dari sebelah tepi Kamboja mengatur gerakan kali ini. Terlepas. Masih dapat dikawal oleh pemain Brunei dan dipintas oleh pemain Kamboja. Cukup bijak juga pemain Brunei Darussalam. Oh, dapat dikawal oleh pemain pertahanan Sok Soban, pemain senior. Masih dalam permainan, umpan untuk Adil Said. Terlepas kali ini peluang Adil Said. Sayang. Penjaga gol pasukan Kamboja masih mampu menghalang ketangkasan Adil Said. 3 gol Brunei. Abdul Hafiz Abdul Rahim bertindak tangkas, meluruskan bola kepada
Muhammad Nurekwan, ketua pasukan. Balik kepada penjaga gol. Abdul Hafiz Abdul Rahim. Tengah. Oh, tidak bersuara. Terus dipintas pula oleh Muhammad Asri. Dijatuhkan Muhammad Asri. Sepakan percuma untuk pasukan Brunei Darussalam. Siapa yang akan melakukan sepakan ini? Yang berada di sana Adi Said. Juga Muhammad Indra Azam dan Muhammad Asnawi serta Muhammad Nurekwan. 4 pemain kita membuat kesepakatan apakah taktik atau strategi yang akan digunakan. Muhammad Asnawi dan juga Adi Said yang berada di sana. Adi Said melakukan sepakan, dihadang oleh pemain pertahanan, benteng pertahanan dan menurunkan bola. Gerakan lincah, bahaya bagi pasukan Brunei menurunkan bola kali ini dan peluang untuk main Kamboja dikawal ketat kali ini. Dan tidak seorang pemain Kamboja, masih dikawal oleh pemain Kamboja sekali lagi. Kesilapan ini dilakukan menurunkan bola kepada penjaga gol agak lembab. Satu kesilapan pertahanan yang patut diperbaiki. Sepakan gol. Baik, sepakan yang dilakukan oleh Abdul Hafiz Abdul Rahim. Tenang saja pemain-pemain pertahanan Kamboja. Dibiarkan keluar untuk lontaran ke dalam bagi pasukan Brunei Darussalam. Lontaran akan dilakukan oleh Muhammad Nur Aziz tadi. Peluang Adi Said sekali ini. Satu percobaan agak lembab. Oh tidak, sebenarnya adalah Muhammad Asnawi. Peluang Muhammad Asnawi Zazni tadi. Masih dikawal dengan baik. Pintas. Kawalan yang cukup kemas. Badan ke tengah, pintas oleh pemain pertahanan Kamboja. Sok Soban menurunkan bola ke tengah, terus saja mencari Ros Samoin. Buat satu percobaan. Oh, kesilapan penjaga gol. Kesilapan penjaga gol. Pengiran. Ya, Tuan Haji, tidak seharusnya berlaku ya. Dakapan yang kurang kemas dari pada gol penjaga gol kita ya, Awang Abdul Hafiz. Sepatutnya beliau menolak saja bola itu keluar, bukan untuk mencoba untuk menangkap bola itu ya. Jadi ini satu kesilapan yang sangat ketara bagi goalkeeper kita, Tuan Haji. Dan juga ini terjadi kerana satu jambatan yang kuat. Seharusnya pertahanan kita mencoba menghadang sepakan itu terjadi. Ya, saya rasa ada dua peluang penjaga gol kita. Pertama, menolak bola ataupun sekurang-kurangnya mengawal bola daripada didakap. Kerana tidak ada seorang pun penyerang Kamboja di sana untuk menyelamatkan keadaan bola. Walaupun bola tidak kemas, termuntah, sekurang-kurangnya dapat menyelamatkan keadaan seperti itu. Kerana sepakan yang agak kencang itu pastinya akan memberikan kelebihan dan mungkin agak sukar untuk didakap kemas. Brunei pula mengatur gerakan kali ini melalui Muhammad Zokairi tadi. Hantar lintas tadi kaki lepas bola, tidak ada kesampaian pemain-pemain Brunei kali ini. Baik, gerakan yang dilakukan. Akhirnya bola keluar. Peluang terbaik untuk Muhammad Nur Aziz Awang Ali tadi. Sepakan percuma untuk pasukan Brunei Darussalam. Satu posisi yang cukup baik juga untuk
Pasukan Brunei Darussalam ketinggalan 0-1 pada ketika ini. Akan dilakukan oleh Muhammad Asnawi ataupun Muhammad Asnawi, saya kira akan melakukan sepakan ini. Oh, tidak diberikan saja kepada rakan padukan Muhammad Hendrik tadi. Satu percubaan dan oh sayang, umpan yang cukup baik. Lontaran ke dalam untuk pasukan Kamboja. Lontaran ke dalam pula untuk pasukan Kamboja sekali lagi akan dilakukan oleh Tong Da. Baik. Cadangan yang dilakukan oleh pemain pertahanan. Lontaran ke dalam untuk Kamboja. Seperti yang saya katakan, Chan Vatanaka adalah pemain berbisa untuk pasukan Kamboja ini. Masih lagi Kamboja mengatur gerakan ketika ini. Bahaya, dapat dipintas dengan baik. Akhirnya masih dalam permainan, hantaran lintang. Tandukan dibiarkan saja. Dakapan kemas sekali lagi. Tetapi cukup membahayakan kerana penjaga gol tersasar ke belakang tadi. Saya kira dalam lompatan dari jaringan pertama tadi, kalau penjaga gol saja dalam lompatannya apabila bola terlepas itu untuk menolak saja keluar, tidak berusaha untuk mendakap kali keduanya, pastinya akan terselamat. Dalam kawasan sendiri Kamboja. Berlingkar di kawasan sendiri kepada di pemain-pemain pertahanan. Tidak dicabar. Kita mengharapkan pemain-pemain kita tidak patah semangat. Walaupun ketinggalan 0-1, malah akan menyuntik semangat. Adi Said main di depan. Dibiarkan saja pada penjaga gol. Rasanya terlalu awal untuk Kamboja untuk memperlambatkan permainan. Angka lintang, kurang baik kawalan yang dilakukan oleh Ros Samoin. Lontaran ke dalam. Cari Adi Said, mendadak baik. Masih dalam permainan dan akhirnya bola keluar, lontaran ke dalam untuk pasukan Kamboja. Lontaran ke dalam untuk Kamboja dalam kawasan sendiri. Seperti yang saya katakan, terlalu awal untuk memperlambatkan permainan. Raus Samai lakukan lontaran. Sekali lagi lontaran untuk sepakan percuma sebenarnya dilakukan oleh Ngoisrin. Balik pada Ngoisrin. Tolak ke bawah pada penjaga gol. Tenang saja, tidak dicabar. Walaupun mampu memintas, tapi agak liar kawalan yang dilakukan. Gerakan kali ini memberikan umpanan, mencari Adi Said. Cukup bijak Adi Said untuk mengawal bola kali ini. Adi Said mempunyai peluang, memberikan satu chance. Terus saja teriakan jaga. Oh, sayang! Itulah sebenarnya Muhammad Zulkhairi hanya tergamam. Sepatutnya dengan semangat terus mengejar bola. Semangat ini patut diubah, Pengiran. Ya, betul Tuan Najib. Seharusnya Zulkhairi tidak membelakangi bola ya. Seharusnya dia sentiasa melihat bola kemana saja bola itu pergi, Tuan Najib. Istilahnya bagi kita, biarlah
pemain itu lapar bola. Ya, betul. Itulah betul, sebenarnya. betul. Jadi itulah. Terus saja mengejar di sana Muhammad Asnawi. Asnawi tewas umpan saja kepada Soksavan, pemain senior. Kita lihat ketangkasan pemain Kamboja. Walaupun terlepas tetapi mereka masih berusaha untuk mengejar. Dan kali ini melalui Rasamoen. Rasamoen masih bersendirian. Tolak ke bawah. Sepatutnya pemain kita tidak memikirkan bola itu tepat atau tidak. Dimanapun posisi bola, tetap bersemangat untuk mengejar. Itulah semangat yang kita harapkan kepada pemain kita. Dalam kawasan Brunei, Kamboja, Lintang terus mencari coach Sokom Piak, ketua pasukan. Melakukan bola dapat dipintas oleh pemain pertahanan. Lontaran ke dalam untuk pasukan Kamboja. Kedudukan kosong Brunei 1 Kamboja. Lontaran ke dalam baru dilakukan. Bola keluar, lontaran ke dalam sekali lagi. Kita lihat ketenangan pemain-pemain Kamboja melorongkan bola yang patut dicabar dengan baik. Dipintas. Umpan yang diberikan, Adi Said meminta kali ini kepada Adi Said dalam keadaan yang cukup baik. Adi Said kena cukup baik, dan sekali lagi Adi Said. Pengiran. Ya, satu peluang yang sangat baik lagi. Seharusnya Adi Said memilih pos ya untuk coba mencarikan gol, karena dia pos sudah dijaga oleh goalkeeper. Satu ketekasan goalkeeper juga nanti. Kita melihat pemain-pemain kita yang sering tergama apabila rakannya membawa bola. Saya kira follow up Ya. agak lambat sedikit. Ini yang harus kita coba perhatikan untuk menjaringkan gol. Follow up daripada pemain second striker dan midfield kita, Tuan Haji. Harus banyak mengambil bola. Dan juga kedua-dua midfielder kita, Muhammad Nora Indra Azam dan Noah Ikhwan, harus bekerja keras Tuan Haji untuk lagi banyak mensupply bola ke Adi dan Zul Khairi. Dan rasanya agak sukar untuk membuat penyudah bersendirian. Kalau kita melihat penyudah-penyudah yang cantik dalam mana-mana perlawanan profesional atau bertaraf dunia, mereka selalu melakukan penyudah dengan menggunakan teamwork. Mengatur gerakan pula Kamboja kali ini. Bahaya bagi pasukan Brunei. Coba melorongkan bola dan akhirnya dapat dipintas oleh pemain pertahanan kita. Lontaran untuk pasukan Kamboja. Dipersalahkan lontaran. Bertukar tangan kepada pasukan Brunei Darussalam. Akan dilakukan oleh Muhammad Nur Aziz Awang Ali. Baru saya melakukan lontaran. Cari Adi Said. Namun dipintas. Dan akhirnya dipintas kembali oleh Muhammad Nur Ikhwan Osman. Baik umpanan kepada Muhammad Indra Azam. Mencari Adi Said. Dua pemain mengawal. Baik Adi Said merampas. Cuma tidak menepati sasaran. Salahkan pula Adi Said menjatuhkan. Kalau tidak sepakan gol sebenarnya. Kalau dalam menentang pasukan Indonesia pada tahun 2012 kita menang dengan 2-0. Pada malam ini tidak mustahil untuk pemain-pemain kita beraksi lebih baik. Tandukan agak liar yang dilakukan oleh Muhammad Nur Aziz, saya kira tadi. Taruh ke dalam baru dilakukan dalam kawasan sendiri. Sok Sawan, pemain senior yang mengetuai barisan pertahanan Kamboja. Balik pada Ngoi Srin, main tengah.
Oni Palin. Mengatur gerakan kali ini, menurunkan bola bahaya. Dan itulah kita lihat ketangkasan pemain-pemain Kamboja ini. Gerakan-gerakan tangkas yang cukup membahayakan. Kali ini melorongkan bola bahaya dan satu hantaran lintang. Sebaik terlalu kencang. Dan masih dapat dirampas oleh pemain Kamboja, namun bola keluar. Akhirnya diberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei Darussalam. Dan Vatanaka sebenarnya memberikan cabaran tadi. Suhaimi Sulau melakukan lontaran. Baik, kali ini dipintas. Kita melihat pemain-pemain kita yang agak kurang proaktif. Karena apabila mengharapkan rakannya membawa bola, yang lainnya akan tergamam, hanya menyaksikan, tidak bergerak untuk follow up dan bertindak seterusnya. Taran yang baru dilakukan. Bola keluar. Taran ke dalam untuk pasukan Brunei Darussalam. Baru dilakukan. Diberikan teguran Adeside. Tuan Haji, kalau kita perhatikan pemain pertengahan pemain Kamboja ya, mereka bermain dengan baik, membuat pasingan pendek-pendek ke kaki ya. Ini yang harus pemain pertengahan kita harus perhatikan dan harus melihat keadaan ini supaya Kamboja tidak banyak masuk ke kawasan pertahanan kita, Tuan. Ya, lebih tepat lagi pemain-pemain Kamboja lebih banyak on run untuk menerima umpanan bola. Seperti yang kita lihat 1-2 juga memainkan peranan untuk pasukan Kamboja ini. Dan dapat dipintas dan terus meluruskan bola, masuknya kepada Adeside. Oh, tidak kesampaian umpanan yang dilakukan Adeside. Sekali lagi kita lihat kesilapan demi kesilapan yang dilakukan. Cukup membahayakan. Walaupun dapat memintas, tapi tidak dibantu. Tembatan kencang. Terus kepada penjaga gol. Mencari Muhammad Khairi. Balik pada Muhammad Khairi. Redwan Haji Patra sebentar tadi pemain senior. Melakukan bola. Tolak keluar. Ini dari kelincahan pemain Brunei ini. Untuk menyelamatkan keadaan pemain yang berpengalaman untuk pasukan Kamboja ya, di sebelah pertahanan. Lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei Darussalam. Bola keluar, lontaran ke dalam sekali lagi untuk pasukan Brunei Darussalam. Sekali lagi lontaran ke dalam. Lontaran dilakukan oleh bola terbaik. Tidak dibantu. Sekali lagi pemain kita tergamam. Seperti yang saya katakan, satu percobaan dapat dihadang. Dan sekali lagi peluang. Turunkan bola. Baik gerakan yang dilakukan, tapi dipintas Muhammad Asri tadi. Dan counter attack pula yang dilakukan oleh pemain Kamboja kali ini. Melalui pemain Bong Sok Sana, pemain senior. Ke tengah. Turunkan bola. Bahaya bagi pasukan Brunei Darussalam. Percobaan terbuka. Dapat dihadang. Dan umpanan masih dapat dipintas. Clearance yang dilakukan. Kita mengharapkan pemain-pemain striker kita akan bangkit. Kerana tidak mengharapkan rakannya melakukan penyudah. Bersiap sedia pada bila masa untuk melakukan sesuatu. Begitu lagi kesilapan yang dilakukan. Antara lintang bahaya. Awalan juga yang kurang sempurna. Dari perlawanan meniupkan whistle. Selain yang dilakukan, kad kuning diberikan kepada Muhammad Zulkhairi Hadiza Razali. Kad kuning pertama
Kita lihat. Sepakan percuma untuk pasukan Kamboja. Inilah Brunei yang menerima kad kuning Muhammad Zulkhairi Hadi Razali. Sepakan percuma akan dilakukan. Pastinya berada di sana Pak Moni Udom. Coba dikawal oleh Muhammad Asnawi dan rakannya juga Mo Darabon. Oh tidak, sebenarnya ialah penjaring pertama tadi Chan Watanaka. Sepakan percuma akan dilakukan. Saya kira mereka melihat kelemahan penjaga gol tadi, pasti akan melakukan beberapa percobaan jarak jauh. Sepakan sudut untuk pasukan Kamboja. Sepakan sudut pendek saja. Itulah gerakan yang cukup baik. Kita melihat gerakan bola running yang dilakukan oleh pemain Kamboja. Sekali lagi hantaran lintang dan tidak kesampaian, bola keluar lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei Darussalam. Percuma untuk pasukan Brunei Darussalam. Main Kamboja mendapat cedera, diarahkan bangkit. Akan percuma. Dikawal oleh Muhammad Asri. Mereka umpanan terus kepada Muhammad Nur Aziz. Oh, tidak dibantu. Sekali lagi umpanan yang tidak menepati sasaran. Kalau kita lihat Tuan Haji, seharusnya Mawan Nokrihuan memberikan bola bawah yang bukan bola atas ya, untuk memberikan ruang kepada pemain sayap kita untuk melorong ke depan. Dan itu kesilapan yang sangat ketara. Ini yang harus kita kurangkan, kesilapan-kesilapan yang begini Tuan Haji. Ya, itulah. Terima kasih pengiran. Umpanan yang tidak menepati sasaran sekali lagi. Maksudnya mencari Muhammad Azri tadi. Memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Kamboja, dilakukan oleh Raus Samain. Lakukan satu chips. Adi Said terus saja mencari Muhammad Hendra Azam. Azam, tandukan yang kurang bertenaga. Dalam kawasan sendiri. Terus saja mencari Muhammad Asri. Balik ke bawah terus kepada Muhammad Endra. Endra memberikan umpanan arah sebelah tepi pula. Dijatuhkan kali ini tackle yang agak kasar dari belakang. Kad kuning dilayangkan untuk pemain Kamboja. Kita lihat bagaimana kekasaran yang dilakukan menyebabkan kad kuning dilayangkan kepada Trong Da. Kad kuning kedua yang dilayangkan
Satu untuk Brunei Darussalam, satu untuk Kemboja. Sepakan percuma. Sepakan percuma akan dilakukan. Baik, sepakannya dapat dipintas oleh penjaga gol Indra Azam. Bola ke bawah. Cari Indra Azam. Akhirnya bola keluar lontaran ke dalam untuk Kemboja. Satu lorongan yang cukup baik ditanduk oleh pemain pertahanan Moldaravon. Akhirnya dipersalahkan pemain Brunei untuk sepakan percuma untuk Kemboja dalam kawasan sendiri. 37 menit. Perlawanan berlangsung separuh masa pertama, ketinggalan 0-1 kepada Kemboja. Inilah main yang dilayangkan kad kuning dalam kawasan sendiri. Kemboja memperlahankan permainan untuk mengatur gerakan-gerakan pantas. Kalau kita melihat dua taktik yang dilakukan oleh pemain Kemboja ini, apabila di sebelah bawah dalam kawasan sendiri mereka memperlahankan permainan, apabila melakukan serangan mereka melakukan serangan yang begitu cepat. Samain Moldaravon. Bahaya bagi pasukan Brunei. Satu rembatan liar. Sekurang-kurangnya pemain-pemain pertahanan memberikan cabaran pada pemain-pemain Kemboja. Sementara tadi rembatan kecangkot Sakompiak, ketua pasukan Kemboja, pemain senior bagi pasukan Kemboja juga. Penjaga gol akan melakukan sepakan gol Abdul Hafiz Abdul Rahim. Sepakan Abdul Hafiz. Baik. Ali Said. Kita lihat kelincahan pemain-pemain Kemboja ini. Jerry Ross Samain. Tenang saja. Akhirnya bola keluar lontaran ke dalam untuk pasukan Kemboja. Dan percuma untuk pasukan Brunei apabila Muhammad Asri Haji Safar dijatuhkan. Saja melalui Ridwan Haji Patra, main senior yang mengetahui barisan pertahanan. Umpanan yang cukup baik mencari Adi Said. Kurang baik kawalan Adi Said, terjatuh pula Adi Said. Satu chips, bahaya. Cari Pong Sok Sana. Atur gerakan pantas seperti yang saya katakan. Sekurang-kurangnya dapat di hall dan mengatur gerakan pula kali ini. Sekali lagi, 1-2 yang dilakukan agak bahaya sedikit. Akhirnya bola keluar. Sepakan gol untuk pasukan Brunei Darussalam. 40 menit separuh masa pertama, hanya berbaki 5 menit. Sepakan gol. Tanduk ke belakang cukup baik, tapi sudah bersedia pemain pertahanan melakukan tandukan. Terus saja dikawal oleh Hendra. Berikan ruang. Kita lihat sekali lagi terpinga pemain kita agak lambat untuk melangkah. Dan akhirnya dapat dipintas. Nyon Srin, pandang jauh. Masuknya kepada Pak Moni Udan. Dapat dipintas. Dipersalahkan pula kali ini Pak Moni Udum.
sepakan percuma untuk pasukan Brunei dalam kawasan sendiri. Baru saja dilakukan oleh Muhammad Khairis Sami. Oh, kurang baik bola umpanan yang diberikan. Khairi tadi memberikan umpanan tapi tidak menepati sasaran. Satu percubaan dan hantaran lintang. Akhirnya bola keluar, terselamat keadaan pada ketika ini. Hantaran ke dalam dilakukan oleh Muhammad Nur Aziz. Muhammad Nur Aziz awak kali dilakukan hantaran lalu ke belakang, dikawal oleh pemain Kamboja. Bola ke tengah. 1-2 dilakukan. Pastinya akan memberikan umpanan jauh sekali lagi. Dan gerakan yang cukup baik. Masih dapat dikawal. Cari Adis Said. Kawalan yang diberikan umpanan untuk Muhammad Zulkhairi. Umpanan mencari. Oh, sayang. Tidak menepati sasaran. Kita harus berani bermain bola-bola pendek, Tuan Haji, terutamanya di kawasan pertengahan padang. Kerana kita harus menarik defender Kamboja untuk keluar daripada pertahanan mereka, Tuan Haji. Terima kasih pengiran. Adis Said terperangkap offside tadi. Kita lihat masih dapat kawal. Satu turning yang cukup baik. Panan Endra Hazam tidak dibantu. Follow up agak lambat pada Endra Hazam. Bola ke bawah pada Ridwan Haji Patra. Mencari ini Muhammad Nur Aziz. Baik, gerakan dibantu oleh Muhammad Asri. Dapat dihadang. Balik pada Muhammad Nur Ikhwan. Panen yang cukup baik kali ini. Tapi ditanduk pemain pertahanan. Cantik. Kombinasi yang cukup baik. Masa sepenuhnya sudah pun tamat. Dan masa tambahan 2 minit. 2 minit masa tambahan. Maestrin Mol Darafon Sosavan balik pada Maestrin. Akhirnya dapat dikawal Muhammad Asri. Berikan umpanan, masuknya dada kali ini. Baik gerakan yang dilakukan oleh Adis Said. Namun seperti yang saya katakan, bola agak lambat menunggu dan mengatur gerakan kali ini. Satu percobaan. Talang. Sekurang-kurangnya satu percobaan yang agak baik. Ya, ini yang harus yang banyak kita buat, Tuan Haji. Shooting dari luar D. Lihat gerak perlahan sebentar tadi. Umpanan yang agak jauh tidak dibantu. Mudah saja Soban mengawal tanpa dicabar. Begitu juga Ngoisrin.
Bahaya bagi pasukan Brunei. Nasib baik masih dikawal oleh pemain pertahanan. Kita lihat gerak perlahan yang dilakukan. Satu percubaan yang cukup baik. Melembaskan penjaga gawang, tetapi palang menjadi penyelamat percubaan yang dilakukan oleh Muhammad Zulkhairi. Sepakan sudut. Masih dikawal oleh pemain Kamboja. Itulah tamatnya separuh masa pertama. Kita ketinggalan 0-1 kepada Kamboja. Barangkali komen keseluruhan pengiran buat seketika. Nampaknya pemain pasukan Kamboja mempunyai pemain yang sangat bagus, terutama di kiri kanan mereka ya Tuan Haji. Di separuh masa pertama ini kita lihat mereka kurang membuat kesilapan-kesilapan. Inilah yang harus kita lakukan. Pasukan kita harus banyak bermain bola-bola pendek untuk mencoba memberikan bola ke hadapan lagi Tuan Haji. Itulah yang ketara Tuan Haji. Terima kasih pengiran. Terima kasih rakan tugas. Perlawanan separuh masa kedua akan bermula sebentar lagi. Sepak mula untuk pasukan Brunei Darussalam yang berjersey kuning. Tinggalan 0-1, satu tugas yang agak berat bagi pasukan kita. Kita mengharapkan pemain-pemain kita akan bangkit di separuh masa kedua. Sepak mula whistle baru ditiupkan. Dalam kosong sendiri, hantar lintak mencari Redwan Haji Petra. Redwan terus saja kepada Suhaimi. Panan masih dapat dikawal oleh Chan Watanaka dan kembali mencari ruang, tolak ke bawah. Panan Sok Sawan kepada penjaga gol. Masih lagi Sok Sawan. Belum dicabar oleh pemain-pemain kita. Penjaga gol Adesaid cuba mencabar. Sok Saban. Dibiarkan kepada penjaga gol Hafiz. Lambat Abdul Hafiz. Kita ketinggalan 0-1. Abdul Hafiz patutnya bertindak cepat sedikit. Kalau ingat, panan yang cukup baik. Adesaid tanduk ke belakang. Masuknya kepada Muhammad Asri. Asri dicabar. Main payah Chan Watanaka. Penjaring bagi pasukan Kamboja cukup baik. Pintasan yang dibuat. Cari Adesaid. Kembali dapat dikawal padang kepada Adesaid. Peluang untuk Adesaid. Satu percobaan. Tersasar sedikit keluar. Kiran, apakah perlu misalnya Adesaid terus memberikan cabaran membawa bola sebelum melakukan penyudahan? Ada dua Tuan Haji yang dapat saya lihat. Sama ada Adi membawa lagi membit defender dan juga lebih tenang untuk menendang tepat ke sasaran. Ya, kita melihat juga Adi sepatutnya memberikan kepada rakannya yang bersedia meluru tadi untuk melakukan cabaran. Dan kali ini terus dicabar oleh pemain pertahanan, dipersalahkan pemain Kamboja. Pak Mane Odom jatuhkan pemain pertahanan kita. Sepakan percuma. Dibantu oleh Muhammad Asnawi. Ini kawalan Muhammad Nur Aziz. Penjaga gol. Sekali lagi umpanan, siapa yang dicari? Gerakan Kamboja cukup lincah. Kita perhatikan 1-2. Itulah kelincahan pemain-pemain Kamboja ini. Kita lihat sentiasa bergerak.
Umpanan demi umpanan cukup membahayakan. Gerakan-gerakan ini sepatutnya dibaca oleh pemain-pemain pertahanan. Serangan yang cukup baik Abdul Hafiz. Dibiarkan saja. Coba dicabar. Baik cabaran yang dilakukan oleh Muhammad Zulkhairi tadi. Panang ke tengah. Terus saja mencari Muhammad Nur Ikhwan. Balik kepada Indra tadi. Dan akhirnya terlepas. Satu chips. Kita lihat. Pintasan yang cukup bijak Ridwan Haji Patra. Berikan lontaran untuk pasukan Brunei. Dapat dibaca umpanan yang diberikan. Cukup bijak oleh Valen. Bahaya. Tolak keluar. Berikan sepakan sudut. Dudukan kosong Brunei 1 Kamboja. Sekurang-kurangnya Kamboja agak lega setelah mendoleh pasukan Brunei Darussalam. Sepakan akan dilakukan oleh Chan Vatanaka. Berikan isyarat. Baik sepakannya. Bola keluar, sepakan sudut sekali lagi. Sepakan sudut sekali lagi Chan Vatanaka yang ditugaskan untuk melakukan sepakan ini. Sekali lagi memberikan isyarat, apakah ini mungkin memberikan untuk second post. Seperti yang saya katakan, kali ini dakapan kemas. Tindakan bijak yang dilakukan Abdul Hafiz. Terus saja Muhammad Indra tadi memberikan umpanan kepada Adi Said. Adi Said meluru, mampukah mendapatkan bola? Adi Said ditolak. Sepakan percuma. Tadi perlawanan memberikan sepakan percuma apabila Ros Samuel yang menjatuhkan Adi Said. Kita lihat siapa yang akan melakukan sepakan ini. Pastinya berada di sana ialah Muhammad Asnawi dan juga Indra Azam. Baik, dan masih dapat dikawal. Oh, lambat sedikit melakukan rembatan, melakukan counter attack bola pasukan Kamboja. Agak bahayakan ini melakukan serangan counter attack, umpanan yang diberikan dan dapat dirembat. Walaupun memberikan sepakan sudut sekurang-kurangnya satu penyelamat, tetapi dalam keadaan gopoh main pertahanan kita, counter attack yang dilakukan cukup membahayakan. Namun sepakan sudut berikan satu advantage untuk pasukan Kamboja. Sepakan sudut dari sebelah kanan gawang pasukan Brunei. Kita perhatikan akan memberikan isyarat. Dan nyaris sekali lagi tandukan yang cukup mendebarkan. Sepakan sudut tadi yang dilakukan oleh Sok Saban, main senior pasukan Kamboja ini. Sepakan gol untuk pasukan Brunei Darussalam. Hafiz. Baik sepakannya. Umpanan yang cukup baik. Dapat dipintas. Hampir Adi Said dapat mencuri bola dan kali ini peluang dapat dipintas dengan baik. Gerakan cantik yang dilakukan oleh Muhammad Zulkhairi. Satu percubaan mencabar penjaga gol. Baik. Terus saja mencari Indra Azam. Bergerak sendiri, pemain senior bagi pasukan Brunei Darussalam. Balik pada Indra. Indra meluruskan bola kali ini agak lambat sedikit. Lambat untuk bertindak. Satu umpanan yang cukup baik, cukup bijak dari Indra Azam. Itulah pemain-pemain kita yang sering tergamam melihat
Rakan-rakan mereka berjuang tapi kurang memberikan follow up. Amat penting untuk satu teamwork follow up untuk melakukan penyudah. Sepekan baru dilakukan untuk Kamboja. Kita lihat bagaimana pasukan Kamboja saling membantu antara satu dengan lain. Gerakan lincah pemain Kamboja menjatuhkan diri. Pengadil melihat itu sebagai satu taktik. Adeside pintas bola keluar, lontaran ke dalam untuk Kamboja. Banan jauh yang diberikan, hanya seorang pemain kita berada di sana. Main yang cukup bahaya, dapat melepaskan diri hantaran lintang. Kita lihat bagaimana pemain-pemain Kamboja memintas, tidak menantikan bola. Azam terus saja mencari Muhammad Asri. Baik, kombinasi kali ini dan menurunkan kepada Muhammad Asmawi. Dan kita lihat sekali lagi pemain kita sering tergabung. Bagaimana pengiran? Seharusnya Adi Said melurus ke depan untuk mencoba mencarikan gol. Saya kira Adi Said mungkin mendapat kecederaan, ditukarkan pada pemain jersey nomor 3 Muhammad Khairi. Zulkhairi digantikan, maafkan saya, Muhammad Zulkhairi digantikan oleh Kawangku Yura Indra. Kawangku Yura Indra pengiran Yunus, pengiran putra Yunus. Mudah-mudahan kemasukan Kawangku Yura Indra putra ini akan mengubah rentak. Kawangku Yura pergerakan Kamboja kali ini. Stream dan masih saya dipersalahkan pula. Sepekan percuma untuk Kamboja. Inilah Kawangku Yura Indra putra pengiran Yunus, pemain yang baru dimasukkan menggantikan Muhammad Zulkhairi Hadi Ghazali. Dan bahaya dapat dipintas, sekali lagi membantu. Kita lihat itulah gerakan-gerakan pemain Kamboja yang sering bergerak dan jelas teamwork yang agak mantap. Sepakan gol dilakukan oleh penjaga gol Brunei Abdul Hafiz Abdul Rahim. Adi menanduk, tidak kesampaian. Kejar pula di sana Pak Moni Udom. Pak Moni Udom bersendirian. Baik hadangan yang dilakukan, lontaran ke dalam. Bintang untuk pasukan coach Sokom Pep. Tackle dari belakang, dipersalahkan pula Noisrin. Dari perlawanan melayangkan kad kuning seterusnya. Kad kuning kedua untuk pasukan Kamboja. 3 kad kuning sudah dilayangkan, 2 untuk Kamboja, 1 untuk Brunei Darussalam. Muhammad Khairi akan melakukan sepakan ini. Sepakan percuma untuk Kamboja. Adi Said yang dipersalahkan. Inilah Moni
Suren yang dipersalahkan atau diberikan kad kuning tadi. Kita perlu ingat Kamboja akan menggunakan strategi kerana mereka masih peduli pasukan Brunei Darussalam mencari sop-sopan. Panan Chan Batanaka dapat dirampas. Adi Said terus saja mencari Hendra dan dibantu. Itulah gerakan yang cukup baik. Kombinasi dua pemain. Hendra memberikan umpanan tapi masih dapat dihadang. Satu umpanan masih juga dapat dihadang oleh pemain pertahanan. Saya kira umpanan-umpanan bola bawah memang agak sukar. Sepatutnya memberikan umpanan-umpanan bola atas. Bola keluar lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei Darussalam. Akan dilakukan oleh Suhaimi. Muhammad Khairi tadi. Panan yang diberikan cantik. Oh, kena tangan. Sekali lagi mengatur gerakan pula pemain pertahanan yang membantu untuk menurunkan bola, tapi dapat dikawal dengan baik oleh Wangkoyura Indra Putra. Panan jauh tapi Adi Said terperangkap. Dudukan offside. Masih dalam kawasan sendiri Kamboja. Suren Wale terlingkar di kawasan sendiri kerana menyedari mereka mendahului pasukan Brunei. Sudah 60 minit perlawanan, berarti hanya 30 minit berbaki. Sepatutnya pemain-pemain kita tidak membiarkan keadaan ini. Dan umpanan bahaya. Jangkapan kemas menjaga gol. Tidak seorang pun pemain pertahanan kita cuba melakukan cabaran. Balik kepada Muhammad Asnawi. Suhaimi. Asnawi kepada Suhaimi. Terus saja kepada Muhammad Nur Ikhwan tadi. Dan kembali kepada Asnawi tadi. Umpanan jauh kali ini. Terjatuh pula. Cuba dicabar oleh Muhammad Asnawi. Permainan yang agak lembab kali ini. Dengan mudah pemain Kamboja untuk melakukan hantaran-hantaran kerana tidak dicabar atau tidak dikawal pemain-pemain mereka. Kita lihat gerakan yang cukup bahaya. Satu percobaan dapat dihadang. Masih lagi pada pemain Kamboja. Kita lihat. Artinya tidak melakukan hantaran terus. Abdul Hafiz melontarkan bola keluar kerana mendapat kecederaan. Brunei akan membuat pertukaran. Muhammad Asri Aji Safar digantikan oleh Muhammad Aminuddin Zakwan Muhammad Tahir. Diberikan rawatan, barangkali pengiran dapat memberikan sedikit ulasan. Ya, Tuan Haji, di separuh masa kedua ini dalam 15 minit perlawanan, pemain-pemain kita tidak banyak memberi cabaran. Kita banyak
melihat bola kita, oleh kerana pemain-pemain Kamboja ini mempunyai satu permainan teamwork yang sangat baik ya, pasingan yang dari kaki ke kaki yang sangat baik. Jadi ini yang harus kita kekang, midfielder kita dan pertahanan kita harus banyak memberi perhatian kepada midfielder seperti kapten pasukan Kamboja yang bermain sangat baik dan mempunyai skill yang sangat baik, dan juga kedua kiri kanan sayap mereka mempunyai larian yang sangat baik. Ini yang harus kita perhatikan dan kita harus meningkatkan tempo bermain dengan memberikan banyak pasingan yang tepat ke lawak, ke sama-sama sendiri. Jadi kita jangan banyak membiarkan mereka bermain. Pemain kita harus banyak memberikan tekanan kepada pemain-pemain Kamboja, terutamanya di kawasan pertengahan. Itulah tempat yang harus kita menangi dalam perlawanan malam ini. Korang berkira rentak permainan seperti ini adalah rentak permainan mungkin 5-10 minit separuh masa pertama yang boleh digunakan. Tapi dalam keadaan seperti ini, apalagi kita ketinggalan 0-1, kita mesti mengubah rentak dengan mungkin mencepatkan permainan atau melihatkan kesungguhan. Kita melihat pemain-pemain kita seolah sudah keletihan. Betul Tuan Haji. Jadinya saya sangat heran kenapa jurulatih kita mengeluarkan striker kita dan diganti dengan seorang lagi pemain midfielder. Jadi ini menunjukkan kita akan bermain bertahan di tengah ataupun membanyakkan pemain midfield di tengah-tengah padang. Jadi ini yang membuatkan striker kita yaitu Adi Said kurang berkesan. Jadi kita harus merubah rentak di tengah-tengah padang Tuan Haji. Ya, itulah kita mengharapkan pemain kita akan bangkit dengan menunjukkan kelincahan dan kecergasan, tidak banyak tertinggal-tinggal melakukan umpanan-umpanan, kerana ini akan merugikan kita. Lebih-lebih lagi masa kita hanya tinggal sekitar 25 minit lagi untuk kita mempertahankan atau berjuang menyamakan kedudukan ini. Kamboja membuat pertukaran, keluarkan jersey 7. Moni Udom memasukkan jersey 15 Nabtola. Penjaga gol pasukan Brunei Abdul Hafiz Abdul Rahim diangkat keluar, tidak dapat meneruskan permainan. Berarti pasukan Brunei akan memasukkan penjaga gol kedua Azman Ilham Haji Muhammad Nur. Kerana kecederaan, Abdul Aziz Abdul Rahim tidak dapat meneruskan permainan. Pastinya penjaga gol atau penjaga gawang akan digantikan oleh Azman Ilham Haji Muhammad Nur. Kita mengharapkan Azman Ilham juga akan melakukan tindakan-tindakan yang terbaik untuk menjalankan tugas menjaga gawang. Dan agak lama permainan terhenti kerana penjaga gol yang mendapat kecederaan ini. Nampaknya pasukan kita menghadapi kesulitan ya Tuan Haji untuk menukarkan pemain, kerana kita sudah membuat 2 pertukaran. Jadi di tengah padang kita ada 3 pemain senior. Jadi goalkeeper kedua kita adalah pemain senior juga. Ini yang akan menukarkan bagi pasukan kita untuk membuat pertukaran. Jadinya nampaknya kita harus berkorban membuat pertukaran, itu sama ada pemain pertahanan untuk menjadi goalkeeper. Ini yang nampaknya menjadi kesulitan bagi pasukan kita Tuan Haji. Saya kira inilah kesilapan yang dilakukan oleh pihak pengurusan untuk menurunkan pemain-pemain ataupun membuat pertukaran-pertukaran yang tidak memikirkan untuk jangka masa depan dengan keadaan seperti ini. Betul Tuan Haji. Sepatutnya tadi Muhammad Amin jangan dimasukkan dahulu, kerana pihak
kejuratian melihat goalkeeper kita mengalami kecederaan. Jadi inilah yang menjadi kesulitan bagi pasukan kita untuk membuat pertukaran. Perlu diingat untuk penonton di mana hanya 3 pemain senior yang dibenarkan beraksi di dalam padang. Walaupun ada 5 pemain senior sebenarnya, tetapi hanya 3 pemain senior yang dibenarkan. Sedangkan penjaga gol yang akan dimasukkan adalah pemain senior Azam Ilham Haji Muhammad Nur. Sedangkan di dalam padang sudah ada 3 pemain senior yang beraksi. Kita masih menantikan. Sementara itu pasukan Kamboja membuat pertukaran mengeluarkan Pak Mone Udom jersey Fong Sok Sana jersey 9 dan digantikan oleh jersey 17 Chen Chion. Pemain senior dikeluarkan, pemain senior dimasukkan. Apakah usaha untuk pengurus pasukan Brunei mengatasi kedudukan ini? Azman Ilham Haji Muhammad Nur dengan mengeluarkan Muhammad Indra Azam, pemain senior. Berarti Brunei hanya bermain 10 pemain. Nampaknya pihak kejurutian pasukan kita membuat satu kecaturan ya, mengeluarkan Muhammad Indra Azam. Pasukan Brunei hanya bermain dengan 10 pemain pada ketika ini. Terpaksa mengeluarkan, berkorban mengeluarkan Indra Azam, pemain senior, kerana penjaga gol kita Azman Ilham Haji Muhammad Nur adalah pemain senior. Jadi hanya 3 pemain senior yang dibenarkan beraksi dalam satu masa. Jadi memenangkan perkara itu kita terpaksa berkorban untuk menggantikan Muhammad Indra Azam dikeluarkan, dimasukkan penjaga gol. Mudah-mudahan ini akan memberikan suatu makna yang berarti dan dapat kemas penjaga gol. Walaupun 10, kita mengharapkan akan bangkit semangat pemain-pemain Brunei. Dan Indra Azam yang dikeluarkan digantikan oleh Azman Ilham. Batang yang cukup baik, berikan umpanan. Terpaksa ditolak keluar. Dengan 10 pemain memberikan advantage kepada Kamboja. Namun kita harapkan pemain-pemain Brunei akan lebih berhati-hati. Kita lihat agak lambat untuk memberikan umpanan, mengatur gerakan Kamboja ketika ini. Bahaya bagi pasukan Brunei dari sebelah tepi. Kelincahan pemain-pemain Kamboja patut dibaca gerakannya. Kita lihat individu skill Kamboja juga cukup baik. Tidak dicabar pula kali ini gerakan Sok Soban. Mengatur gerakan, bahaya. Dan masih dapat dikawal oleh pemain Kamboja. Memberikan umpanan jauh, ditanduk oleh pemain pertahanan. Kawalan yang cukup baik. Masih Kamboja memberikan tekanan. Kamboja semakin bangkit menyedari pemain Brunei hanya 10 pemain pada ketika ini. Saya kira ini akan memberikan satu pengajaran yang cukup baik untuk pengurusan menurunkan pemain-pemain di masa akan datang, kerana kita mempunyai simpanan pemain goalkeeper adalah pemain senior. Tuan Haji, satu tugas berat bagi pemain-pemain kita ya, bermain dengan 10 pemain dengan menghadapi pasukan yang sangat baik dengan kemahiran individu ya, pasukan Kamboja. Mereka sangat baik dengan bermain di kaki mereka, Tuan Haji. Ini yang
menyulitkan pemain-pemain kita, Tuan Haji. Ya, pemain Brunei di bawah bimbingan ketua jurulatih Kwon Oh Sun dari Korea dan pengurus pasukan Haji Faisal Haji Yusof, bekas pemain kebangsaan yang mungkin tidak menyangkakan keadaan seperti ini. Rasanya akan memberikan satu pengajaran yang terbaik di masa akan datang. 10 pemain dalam keadaan ketinggalan 1-0, apalagi melihat kelincahan pemain-pemain Kamboja adalah satu tugas berat bagi pasukan Brunei untuk berjuang. Namun tidak mustahil untuk pasukan Brunei ini cuba menyamakan kedudukan. Lontaran ke dalam untuk pasukan Kamboja. Trongda akan melakukan lontaran ini. Pendek saja. Kita lihat gerakan-gerakan pemain-pemain Kamboja. Dapat melepaskan 2-3 pemain-pemain kita. Kelincahan-kelincahan yang seperti yang saya katakan. Bahaya tandukan. Dan sekali lagi. Kita melihat beberapa pemain-pemain Kamboja sentiasa berada di mana ruang. Namun hampir membolosi gawang. Satu keadaan yang cukup mencemaskan. Pujian harus diberikan Tuan Haji kepada pemain goalkeeper kita ya, Muhammad Azman Ilham. Dia membuat satu save yang sangat baik, Tuan Haji. Bola keluar lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei Darussalam. (15 minit berbaki. Tandukan umpan satu setting cukup baik. Kita lihat tidak dibantu. Setting yang cukup baik. Bola ke bawah. Mencari Redwan Haji Patra. Sayang kita mengharapkan kelibat Muhammad Indra Azam, pemain senior, tetapi terpaksa dikeluarkan kerana keadaan yang tidak mengizinkan dan akhirnya kita terpaksa berkorban dengan 10 pemain pada ketika ini. Mengatur gerakan ke tengah. Lembatan kencang yang dilakukan Muhammad Nur Aziz. Bola keluar, lontaran ke dalam untuk Kamboja. Tidak dicabar pula coach Sokom Piak, ketua pasukan, membelorongkan bola. Pintas kembali. Baik gerakan daripada Suhaimi Sulau. Balik pula umpanan Chin Chiao. Panan kali ini bahaya. Kita lihat lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei Darussalam dalam kawasan sendiri. Lambat sedikit walaupun ada rakannya meminta Wangku Yura Indra Putra tadi. Panan ke tengah siapa yang dicari. Kita lihat Kamboja mengatur gerakan. Dan gerakan-gerakan lincah kita lihat. Baik. Tindakan Ridwan Haji Patra, pemain pertahanan. Sepakan gol. Azman Ilham Haji Muhammad Nur akan melakukan sepakan. Penjaga gol yang baru dimasukkan menggantikan Abdul Hafiz Abdul Rahim yang mendapat kecederaan. Dan Adi Said. Yes. Oh, sayang. Adi Said sekali lagi. Kita lihat tidak dibantu. Kurang follow up. Bagaimana pengiran? Ya, Tuan Haji. Tidak ada pemain kita untuk memberi support di tengah-tengah padang, Tuan Haji. Di tengah goal post, Tuan Haji. Adi Said berusaha bersendirian. Tidak dibantu. Dalam keadaan seperti ini sepatutnya kita mengharapkan Adi Said terus menerima bantuan ataupun follow up. Kurang bernasib baik. Walaupun Adi Said mempunyai peluang. Kita
Kita lihat gerak perlahan. Hanya sedikit. Tidak dibantu. Kita melihat 3 pemain cuba mengawal gerakan lincah Adeside. Boja pula mengatur gerakan. Tidak dicabar. Lontaran ke dalam. Lepaskan Brunei Darussalam. Dipersalahkan pemain Kamboja mengangkat kaki terlalu tinggi. Lepakan percuma. Akan dilakukan oleh Muhammad Nur Aziz, saya kira. Lepakan percuma. Apakah akan memberikan sesuatu yang bermakna diharap-harapkan? Umpanan yang cukup baik. Dakapan kemas penjaga gol. Balik ke Boja mengatur gerakan. Masih dalam kawasan sendiri. Dari sebelah tepi melalui Sok Sovan. Balik pada pemain lincah Chan Watanaka. Dibiarkan saja kepada penjaga gol Azman Ilham. Agak lambat sedikit Azman Ilham. Sepatutnya dalam keadaan kita ketinggalan dan bermain 10. Tidak melambatkan permainan. Kerana ini memberikan kelebihan kepada pasukan lawan. Kita lihat kelincahan pemain-pemain lawan. Setelah mereka mendahului permainan, mereka terus bergerak lincah. Main bahaya Chan Watanaka. Baik gerakan yang dilakukan oleh pemain kita. Panan mencari Adeside. Dipersalahkan pemain Kamboja. Sepakan percuma untuk pasukan Brunei. Dari perlawanan Zepesiot Bong Sanit dari Laos. Adeside dapat kecederaan. Adeside sepakan percuma akan dilakukan oleh Suhaimi Sulau. Suhaimi berikan umpanan. Baik, umpanannya terlalu tinggi. Second post yang dicari. Tidak ada pemain kita di sana. Berikan sepakan sudut. Tindakan yang bijak apabila ruang sudah tertutup. Itulah yang sering dilakukan oleh pemain-pemain bola sepak ini. Sepakan sudut yang akan dilakukan oleh Muhammad Nur Aziz Awang Ali. Atau gandingan di sana Muhammad Asnawi. Muhammad Asnawi Sazni Haji Aziz. Yang saya katakan, pemain-pemain kita sepatutnya tidak melengah-lengahkan masa. Hanya 8 minit berbaki dan ketinggalan 0-1. Sepakan yang cukup baik. Baik kali ini peluang bila dibantu Suhaimi Sulau tadi, dan sekali lagi umpanan yang agak liar. Satu kesilapan yang dilakukan, teragak-agak untuk bertindak. 7 menit masa yang berbaki, tidak masuk masa kecederaan.
Kamboja. Kalau kita melihat permainan mungkin agak seimbang, cuma kesilapan dilakukan oleh penjaga gol menyebabkan kita ketinggalan 0-1 tadi. Apapun kelihatan juga pemain-pemain kita yang kurang bertindak tangkas dalam beberapa keadaan melihat umpanan-umpanan yang terbaik. Kamboja terus mengatur gerakan. Kita lihat menurunkan bola dan akhirnya Azman Ilham bertindak tangkas. Adeside lalu ke belakang. Kita sepatutnya sudah faham dengan kedudukan ataupun permainan Adeside yang melakukan header seperti itu. Dua kali lakukan tidak kesampaian membantu pengadil mengangkatkan bendera. Offside saya kira. Sepakan percuma untuk pasukan Brunei Darussalam. Saya dan masukkan jersey nomor 2 Sam Om Pidol. Cambodia's third substitution this evening, our jersey number 4. Queen Pido dimasukkan jersey 2 menggantikan Noisrin jersey 4 untuk Kamboja. Sepakan percuma. Saya begitu heran kenapa pemain-pemain kita sering melambat-lambatkan tindakan sedang kita masih ketinggalan. Bukan tinggi. Belakang. Lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei. Akhirnya sepakan sudut. Sepakan sudut. Itulah pemain yang baru dimasukkan jersey 2 untuk Kamboja, Sam Queen Pido. Sepakan sudut dilakukan oleh Muhammad Asnawi. Landukan tinggi didakat kemas oleh penjaga gol Kamboja. Chips ke belakang tidak dibantu. Adeside meluru. Berikan cabaran, akhirnya bola keluar, lontaran ke dalam. Hanya tinggal 4 minit. Bola keluar, lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei. Adeside dicari, dipintas. Sekali lagi lontaran untuk pasukan Brunei. Lontaran baru dilakukan. Agak lambat sedikit. Dan mengatur gerakan pula pasukan Kamboja. Kita lihat gerakan lincah, individu skill untuk pemain Kamboja ini. Dan 1-2 yang dilakukan. Kita lihat menurunkan bola terus on run, tetapi agak kencang umpanannya. Maksudnya kepada Muhammad, kepada Daravon tadi. Kali ini umpanan untuk Adeside dapat dihadang oleh pemain pertahanan, pemain senior Sok Savan. Mengatur gerakan sekali lagi Kamboja. Gerakan-gerakan lincah sering dapat melepaskan diri. Dan Brunei pula mempunyai peluang offside. Agak lambat sedikit. Cukup bijak pemain pertahanan Kamboja untuk memerangkap Adeside di kedudukan offside. Ball Daravon tadi sepakan belum dilakukan. Persendirian panan demi panan. Itu lega pemain-pemain Kamboja bergerak.
Kali ini dapat dihadang lontaran ke dalam untuk pasukan Kamboja. Rongda cari Sam Oin Pido. Kita lihat bagaimana gerakan-gerakan untuk melamat-lamatkan permainan, kerana hanya lebih 1 minit saja lagi permainan akan ditamatkan. Kita lihat gerakan-gerakan lincah, bagaimana pemain-pemain Kamboja bergerak. Umpanan jauh. Dan kita lihat on run. Dicabar, dipersalahkan. Sepakan percuma. Muhammad Khairi Syami yang dipersalahkan. Dan kali ini dapat kecederaan Chen Chion. Sepakan percuma. Kurang dari 1 minit. Sepakan percuma akan dilakukan. Sepakan percuma. Satu chips yang cukup baik. Masih dalam permainan bahaya, tandukan satu setting melalui tandukan masih dapat dihadang. Dikawal oleh pemain Kamboja. Tolongkan bola ke bawah. Satu chip sekali lagi. Dan dapat ditanduk, tidak dibantu. Satu percubaan liar. Berselamat gawang pasukan Brunei. Perlawanan akan ditamatkan pada bila-bila masa. 8 minit masa tambahan. Sekurang-kurangnya sedikit lagi 8 minit untuk beraksi. Apakah mungkin 8 minit ini boleh dimanfaatkan oleh pemain-pemain Brunei Darussalam? Ya, Tuan Haji, seharusnya kita mengambil kesempatan 8 minit terakhir ini ya, Tuan Haji. Walaupun kita bermain dengan 10 pemain, Tuan Haji, kita harus meningkatkan lagi serangan di akhir-akhir perlawanan ini, Tuan Haji. Saya rasa Adeside terus berjuang. Akhirnya dibiarkan bola keluar, lontaran ke dalam. Baru dilakukan. Umpanan jauh kali ini. Bola keluar, lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei. Bola jauh kali ini kepada Adeside. Dapat kemas menjaga gol. Kita tidak melihat satu pun percubaan dari jarak jauh yang menepati sasaran. Jalan 0-1. Sepakan percuma. Satu posisi yang cukup baik untuk melakukan sesuatu. Dengan sepakan jarak jauh ini, kita mengharapkan sesuatu yang dinanti-nantikan. Oh, posisi yang tidak tepat. Pengadil perlawanan akan berikan peluang untuk sepakan seterusnya. Sepakan percuma akan dilakukan. Tinggalan 0-1. 4 pemain yang berada di sana saya rasa adalah satu kerugian. Sepatutnya pemain-pemain Ketan ini membantu berada di hadapan untuk mengganggu gugat pemain pertahanan. Saya kira adalah satu tindakan yang tidak begitu baik. Sepakan gol baru dilakukan untuk Kamboja.
Bola keluar lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei. Lontaran mencari Adil Said. Bergerak sendiri. Lakukan hantaran lintang. Terpaksa dengan kencang. Lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei. Baru saya melakukan lontaran. Cantik gerakan tetapi dihadang oleh pemain pertahanan dengan tenang. Mengatur gerakan pula Kamboja kali ini. Turunkan bola, baik. Hadangan yang dilakukan oleh Muhammad Khairi. Turunkan bola kali ini. Peluang terbaik agak kencang. Walaupun Muhammad Asnawi bekerja keras untuk mendapatkan umpanan. Tapi tidak kesampaian kerana terlalu kencang. Sepakan gol untuk Kamboja. Di minit-minit akhir. Saya kira berbaki 4 minit untuk ditamatkan. Baru saja lakukan sepakan tinggi. Baik gerakan yang dilakukan cabaran oleh Muhammad Asnawi. Akhirnya bola keluar lontaran ke dalam untuk Brunei Darussalam. Panan jauh. Dipersilakan Muhammad Khairi Suhaimi. Ada perlawanan memberikan teguran kepada Muhammad Khairi. Saya akan percuma untuk Kamboja. Pendek saja. Sam Kenpido memberikan umpanan. Gerak bebas Sam Kenpido. Kamboja mengatur gerakan kali ini. Gunakan sebelah tepi. Panan cukup mendebarkan tandukan yang mengelirukan dengan tidak dikawal melakukan header. Sepakan gol Azman Ilham. Sekali lagi tanduk ke belakang, tidak ada pemain kita di sana. Kita lihat bantuan demi bantuan dalam teamwork yang dilakukan oleh pemain Kamboja ini. Taruh lintang. Cekapan Azman Ilham patut diberikan pujian. Kamboja masih mengatur gerakan. Lontaran ke dalam. Rongda pada pemain pertahanan. Sok Soban. Balik pada Sok Soban. Terus saja coach Sokompiak. Dan kembali kepada Roy Palen. Penjaga gol. Saya kira perlawanan akan ditamatkan pada bila-bila masa. Dalam kawasan sendiri, umpanan jauh kali ini. Tapi umpanannya agak liar. Memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei. Dipersilahkan pemain Kamboja. Turunkan bola kali ini, peluang untuk pasukan Brunei melakukan percobaan. Tepat kepada penjaga gol. Satu peluang terbaik terbuka yang dilakukan oleh Muhammad Asnawi tadi. Itulah tampaknya permainan sepenuh masa dengan tewas tipis kepada pasukan Kamboja 0-1. Dan barangkali ada komen-komen kesimpulan daripada pengiran. Ya, Tuan Haji, satu perlawanan yang
sebenarnya cukup menarik kerana kita bermain 10 orang di 30 minit terakhir ya Tuan Haji. Pujian harus diberikan juga kepada pasukan Laos. Mereka mempunyai pemain-pemain yang mempunyai skill individu yang terbaik dan mereka mempunyai tactical disiplin yang sangat tinggi dan juga mempunyai pemain-pemain yang cukup baik. Tapi sayangnya pasukan kita hari ini banyak melakukan kesilapan pada hantaran-hantaran yang kurang tepat gitu Tuan Haji. Lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam dan seterusnya kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam masih lagi bersemayam di atas pentas khas, sementara pemain-pemain Kamboja berdatang sembah dan diikuti oleh pasukan Brunei Darussalam menghadap ke hadapan majlis kepada Yang Maha Mulia. Kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat dari pentas khas diikuti oleh kerabat diraja menaiki kenderaan khas untuk meninggalkan Stadium Negara Snowball Kia Prakas ini. Dan agak kecewa penyokong-penyokong pasukan Brunei. Namun begitu kita patut juga berikan pujian kepada pasukan Brunei kerana bermain dalam 10 pemain kita masih mampu bertahan tanpa dibolosi oleh pasukan Kamboja. Hanya sedikit kesilapan yang membawa padah kepada pasukan kita. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi pada malam ini akan memberikan sesuatu ilmu yang terbaik untuk pasukan Brunei Darussalam dalam memperjuangkan Hasnal Bolkiah Trophy 2014 bagi mewakili negara Brunei Darussalam. Kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula bergerak dengan kenderaan khas meninggalkan Stadium Negara Snowball Kia Prakas ini. Telah bercemerduli berangkat menyaksikan perlawanan antara Brunei Darussalam dengan Kamboja dengan keputusan 0 Brunei Darussalam 1 Kamboja. Jadi alhamdulillah kita akan menyaksikan perlawanan seterusnya bagi pasukan Brunei Darussalam pada hari Isnin 11 Ogos menentang pasukan Indonesia di Stadium Negara Snowball Kia Prakas ini pukul 8.15 malam. Dan sementara itu esok dua perlawanan akan berlangsung. Thailand bertemu dengan Filipina pukul 8.15 malam di Belapan dan Padang. Sementara Timor Leste akan bertemu dengan Myanmar pukul 8.15 di Brakas Sports Complex atau Kompleks Sukan Brakas.